cerita yang juga dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu cerita yang sangat menyentuh hati kita. Satu cerita yang sangat menggerikan. Satu cerita yang sangat memberikan pengajaran dan keinsafan. Cerita ini dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Birrul Walidain. Yang mana kalau boleh malam ini kita dengar bersama-sama kisah dan cerita yang dinukilkan ataupun dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang seorang ulama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Kita akan tengok cerita yang berlaku kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah. Kata dia, ketika dia melakukan haji, ini permulaan cerita, bagaimana kesan akibat menderhakai ibu ayah itu dapat dilihat dan dapat dirasai daripada dunia lagi. Sebab itu kalau buat baik, kita akan mendapat kebaikan. Bukan sahaja orang Islam, hatta orang bukan Islam. Apa sahaja kebaikan yang mereka lakukan, ada balasan, ada ganjaran dan ada nilaian di sisi Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang kafir yang buat baik ini balasannya akan dibalas di dunia. Di akhirat esok, tidak ada lagi balasan untuk orang kafir. Tetapi mereka akan mendapat kesannya di dunia. Tapi yang kita bincangkan malam ni, mana-mana orang yang derhaka pada mak ayah dia, tak tunggu akhirat lagi. On the spot. Segera, masa tu juga Allah Ta'ala akan tunjuk di dunia lagi. Kerana besar dan beratnya dosa menderhakai ibu ayah. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, ketika menunaikan haji, beliau melihat ramai jamaah yang menunaikan haji pada tahun itu. Kita sekarang dalam musim ataupun bulan-bulan haji, yang mana kita sudah berada di dalam bulan Zulhijjah. Ramai manusia yang telah bertolak ataupun telah bergerak menuju ke Mekah. Cuma pada tahun ini, oleh kerana keadaan COVID yang semakin mengganas, sekali lagi jamaah haji hanya terhad kepada penduduk yang berada di Arab Saudi. Di luar daripada Arab Saudi masih tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji. Teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah membuka kembali untuk kita sama-sama dapat pergi menunaikan ibadah haji dan umrah insya-Allah. Jadi kata Malik bin Dinar, pada tahun itu aku melihat ramai orang melakukan haji. Lalu terdetik di hati aku, berapa ramai daripada jamaah yang melakukan haji itu yang diterima oleh Allah amalannya. Ini satu perkara yang patut kita muhasabah. Ramai orang melakukan ibadah, bukan sahaja haji, puasa, apatah lagi dalam 10 yang paling agung, 10 yang paling besar, 10 yang paling hebat, 10 yang paling ganda besar, berganda-ganda pahalanya ini. Banyak daripada kalangan kita yang berpuasa sunat, bersedekah, melakukan ibadah korban, dan segala amalan-amalan banyak yang buat, banyak yang amalkan. Tetapi kata Malik bin Dinar, bila aku tengok ramai orang buat ibadat haji, tertanya atau tercetus, terdetik di dalam hati aku, berapa ramai orang yang melakukan haji itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Ini antara perkara yang sering timbul pertanyaan di kalangan kita. Apakah amalan yang kita lakukan, salat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita ini diterima oleh Allah? Kita bimbang apabila kita berdiri di hadapan Allah kelak, apabila kita ingin melihat, mengambil pahala, menuai pahala, mengutip pahala yang kita lakukan, ia menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Kerana mungkin pada amalan itu tercemar dengan noda-noda yang tidak ikhlas. Hadirin sidang penonton, sahabat-sahabat, sebab itu amalan yang terbaik adalah amalan yang ikhlas. Sebab itu kita nasihat diri kita, bila kita buat sesuatu kebaikan, ikhlaskan semata-mata kerana Allah.
Ikhlaskan untuk kita dapat ganjaran dan balasannya daripada Allah, bukan daripada manusia. Pedulikan apa yang manusia cakap. Pedulikan pandangan kata-kata manusia. Jangan ambil hirau apa yang manusia nilai dan manusia kata tentang diri kita. Yang penting balasan dan ganjaran yang utama adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kekal, yang akan bersama dengan kita, yang akan membantu dan membela kita pada hari akhirat nanti adalah amalan yang diterima oleh Allah, bukan amalan yang dipuji oleh manusia. Jika manusia ingin memuji, alhamdulillah, itu nikmat yang Allah segerakan. Kita tak menghalang dan kita tak meminta. Kita tidak hidup kerana pujian dan sanjungan manusia. Kita tak jadi hina dan mati kerana kejian dan celaan manusia. Kita tidak sesekali mencari redha manusia. Kita sesekali tidak mencari sanjungan dan kata-kata pujian daripada manusia. Kita melakukan semata-mata kerana Allah. Kerana redha Allah itu adalah kemuncak harapan yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Sebab itu sahabat-sahabat, Nabi SAW sendiri bimbang. Nabi selalu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Sebab itu antara perkara yang Nabi takut, Nabi bimbang, amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seharian macam-macam ibadat yang kita buat, macam-macam amalan yang kita buat. Apa amalan yang diterima? Apa amalan yang naik kepada Allah? Berapa ramai orang yang berpuasa hari ini gembira berbuka, alhamdulillah. Itu suatu nikmat, satu anugerah, satu peluang yang Allah berikan. Tetapi tanya, adakah puasa itu naik kepada Allah? Adakah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kita tengok hari ini bila orang pergi Mekah ataupun kita yang duduk di Malaysia melihat siaran secara langsung, kita akan terpandang Baitullah Kaabah. Tentu kita mengingati dan mengetahui bahawa yang membina Kaabah itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini bila kita tengok Kaabah, kita tengok Masjidil Haram, sama ada live di hadapan kita ataupun melalui siaran di televisyen dan sebagainya, kita tentu tidak akan melupakan dua watak utama, dua manusia yang berjasa kepada seluruh manusia di alam ini, iaitu Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Allah merakamkan apabila Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail selesai membina Kaabah, di antara perkara yang mereka doa, yang mereka minta adalah supaya Allah menerima amalan mereka. Hadirin sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bayangkan Nabi Ibrahim mendapat perintah daripada Allah untuk bina Kaabah. Suruhan membina Kaabah, Baitullah itu datang daripada Allah. Dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh anaknya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail mengangkat binaan Kaabah, membina Kaabah dengan kedua tangan mereka. Sebab itu kita pergi ke Mekah, kita akan lihat maqam Ibrahim, yang mana maqam Ibrahim itu adalah kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Sehingga Al-Quran menyebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaklah kamu menjadikan maqam Ibrahim, yakni tapak kaki Nabi Ibrahim itu sebagai tempat untuk kamu mendirikan salat. Maqam itu bukan kubur, tetapi tapak letak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan apabila selesai mereka membina Kaabah itu, apa yang mereka minta? Mereka melakukan ibadah yang agung, membina Kaabah. Manusia yang pertama mendirikan Kaabah, manusia yang mula-mula membina Kaabah, yang menghidupkan Kaabah, yang meletakkan batu asas Kaabah itu adalah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Apabila kedua-duanya selesai membina Kaabah, selesai
menyelesaikan suruhan Allah, kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kedua-duanya menadah tangan seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan, terimalah ibadah, terimalah kerja buat yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini antara inti kandungan doa dan permintaan kedua-dua ayah dan anak ini. Supaya Allah menjadikan usaha dan penat lelah mereka membina Kaabah itu sebagai amalan yang diterima. Sebab itu bila Malik bin Dinar dia tengok orang buat haji, tercetus dan terdetik di dalam hatinya, terlintas di dalam hatinya, berapa ramaikah yang Allah Subhanahu wa taala terima daripada haji mereka itu. Tawaf mereka, sa'i mereka, melontar mereka, wukuf mereka, sembelihan mereka, bermalamnya dan sebagainya, wang ringgit yang mereka lakukan, penat lelah, letih payah dan sebagainya. Berapa ramai yang mendapat haji yang mabrur, sa'i yang mabrur, tawaf yang makbul dan sebagainya. Hadirin sidang penuntun yang dirahmati oleh Allah. Cerita ini kita sambung lagi. Okey. Pada malamnya kata Malik bin Dinar, aku bermimpi. Kata Malik bin Dinar, pada malamnya aku bermimpi. Mimpi yang sangat menarik. Mimpi ini yang kita akan kongsi untuk kita huraikan atau kita jelaskan tentang anak-anak yang derhaka kepada ibu ayahnya akan mendapat balasan cash di dunia lagi. Akan mendapat azab di dunia lagi. Akan mendapat kesan di dunia lagi. Apatah lagi apabila dibangkitkan di akhirat esok, mereka akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Kata Malik bin Dinar, pada malam itu, aku bermimpi ada seorang lelaki datang bertemu dengan aku. Lalu lelaki itu berkata, Wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya semua jamaah yang menunaikan haji dan umrah pada tahun ini, demi Allah, Allah telah mengampunkan dan menerima amalan mereka kecuali seorang lelaki. Allahu Akbar. Siangnya, Malik bin Dinar, siang hari itu, Malik bin Dinar, dia kata ramai orang buat haji. Ramai orang yang melakukan umrah dan sebagainya tahun ni. Berapa ramailah daripada ramai-ramai itu yang Allah Ta'ala terima amalan mereka. Yang Allah Ta'ala terima haji mereka. Yang Allah Ta'ala terima sa'i, tawaf, melontar mereka, korban mereka. Berapa ramai? Malam itu ada jawapan dalam mimpi dia. Ada jawapan yang muncul dalam mimpi Malik bin Dinar. Yang dibawakan cerita ini oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam tulisannya Birrul Walidain. Kata lelaki ini, wahai Malik, sesungguhnya semua yang mari buat tahun ni, semua yang buat haji tahun ini, yang ramai yang kau nampak itu, semuanya diterima oleh Allah haji mereka kecuali satu. Kecuali seorang lelaki. Kecuali satu orang laki-laki saja yang Allah Ta'ala tak terima haji dia. Yang lain semua haji mereka mabrur, makbul. Haji mereka diterima dan mereka mendapat balasan dan ganjaran oleh Allah, iaitu syurga, pahala yang besar. Seorang je yang Allah Ta'ala tak terima. Seorang ni saja yang haji dia kosong, yang amalan dia ditolak. Ini suatu yang mengejutkan. Suatu yang menimbulkan tanda tanya. Suatu yang menyebabkan kita kata, siapa laki-laki ni? Kemudian tentulah kita akan tertanya, siapa lelaki ni dan apa yang dia buat sehingga orang lain Allah Ta'ala terima, dia Allah Ta'ala tak terima.
Hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pelik atau tidak? Cerita ni menarik. Siapa lelaki ni? Dan apa yang dia buat sehingga dia terkeluar daripada rahmat Allah? Dia terkeluar daripada orang-orang yang Allah Ta'ala terima amalan mereka, haji mereka dan juga yang lain-lainnya. Kita sambung. Allah menerima kesemua orang yang melakukan haji. Allah mengampunkan kesemua orang yang melakukan haji, melainkan seorang lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepadanya, kata orang yang datang dalam mimpi Malik bin Dinar tadi. Allah sangat murka kepada lelaki itu. Allah tidak mengampunkan dia. Allah tidak menerima haji dia walaupun dia buat haji. Dan Allah membaling hajinya. Allah membaling amalan hajinya ke mukanya. Malik bin Dinar takut lelaki yang dimaksudkan, yang kata Allah Ta'ala tak terima haji dia tu dia. Dia takut dia. Pada malam yang berikutnya, dia bermimpi lagi. Namun, lelaki itu berkata, yang Allah Ta'ala tak terima tu, yang Allah tak ampun tu, yang Allah murka tu, yang Allah Ta'ala baling haji dia ke muka dia tu, bukan engkau, wahai Malik bin Dinar, tetapi seorang lelaki daripada Bakh, di Khurasan. Namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Allah Ta'ala murka. Pada malam yang kedua, dia sebut nama dia Muhammad bin Harun daripada Khurasan. Allah murka pada dia. Allah tak terima haji dia. Bahkan Allah lempak ibadat tu ke muka dia. Allah tak ampun dia. Yang lain semua Allah ampun. Muhammad bin Harun daripada Khurasan ni Allah tak mau dia. Pada keesokan paginya, Malik bin Dinar ni, dia telah ambil satu keputusan untuk pergi cari Muhammad bin Harun tadi. Dia nak pergi jumpa laki-laki ni yang disebut nama dia dalam mimpi dia, yang dialah satu-satunya orang yang Allah Ta'ala tak terima amalan dia, yang Allah Ta'ala tak mau haji dia. Allah Ta'ala lempak haji dia ke muka dia. Allahu Akbar wal'iyadu billah wallahul musta'an. Apa sebab ni? Kita sambung. Lalu keluarlah Malik bin Dinar ni pergi cari Muhammad bin Harun ni. Apabila sampai di kampung yang dia sebut dalam mimpi dia tu, dia pun tanyalah dekat orang-orang kampung tu, di mana Muhammad bin Harun? Di mana Muhammad bin Harun? Di mana Muhammad bin Harun? Mereka mengatakan, Bah. Ini satu laki-laki orang bagus. Tuan-tuan, respon orang kampung, respon penduduk negeri tu, bila ditanya di mana Muhammad bin Harun, dia ni orang bagus. Dia orang yang paling baik. Tak ada orang yang paling baik melainkan dia. Dia orang yang paling saleh, paling baik, paling bertakwa, paling zuhud, paling banyak ibadah. Semua menyebutnya dengan puji-pujian. Semua menyebutnya dengan sanjungan. Semua menyebutnya dengan kata-kata yang cantik dan elok. Malik bin Dinar lagilah tertanya-tanya. Lagilah rasa pelik. Lagilah rasa heran. Dapat tak tuan-tuan? Dalam mimpi tadi, lelaki itu kata Muhammad bin Harun ni teruk. Muhammad bin Harun ni Allah murka. Allah marah. Muhammad bin Harun ni Allah tak terima haji dia. Muhammad bin Harun ni Allah lempak haji pergi ke muka dia. Allah tak mau dia seorang saja. Yang lain tu semua mabrur. Tiba-tiba bila Malik bin Dinar pergi cari, jumpa kampung dia, tanya di mana nak jumpa Muhammad bin Harun, semua pakat puji, sanjung dan kata dia ni orang bagus. Berbeza dengan apa yang dia dengar dalam mimpi dia. Tak apa, kita teruskan lagi cerita ni untuk kita tahu latar kisah dan juga sebab musabab dia. Lalu Malik bin Dinar pergilah ke rumah
Muhammad bin Harun ni. Yang mana Muhammad bin Harun ni dia tengok tergantung tangan kanannya putus dan tergantung di lehernya. Tulang selangkanya ditebuk dan diikat dengan rantai besi dan digari pada kakinya. Dia pipi tengok Muhammad bin Harun tu tangan kanan dia putih, kemudian tulang selangka ditebuk, ikat dengan rantai, gari dengan kaki. Dia kata apa dia ni? Menyeksa diri dia sendiri. Kawan tu seksa diri dia sendiri, tebuk tulang selangka ni, ikat pula pergi ke kaki, tangan sebelah putus. Dia kata, apa dia ni, lelaki tu yang dia tengok macam menyeksa diri tu, yang apa nampak ngeri tu, tanya, siapa tuan? Dia tanya. Dia kata, aku Malik bin Dinar. Aku Malik bin Dinar. Aku Malik bin Dinar. Dia bertanya, laki-laki yang terikat, yang tulang selangka dia kena tebuk, yang tangan dia putih tu Muhammad bin Harun lah. Muhammad bin Harun ni yang ada dalam mimpi tu, yang teruk tu, yang dimurkai oleh Allah tu, tanya dekat Malik bin Dinar, apa sebab engkau datang kemari? Sebab apa kau mari ke sini? Dia kata, aku mendapat mimpi yang boleh aku mai cari hang ni, yang boleh aku nak kenal hang ni, yang boleh aku tahu cerita tentang hang ni. Telah datang seorang lelaki dalam mimpi tu cerita tentang hang. Tuan-tuan, Muhammad bin Harun tanya, kenapa engkau mai? Kau cari apa? Kata Malik bin Dinar, aku yang boleh tahu cerita hang ni, boleh jumpa hang ni. Sebab apa? Sebab dia sebut dalam mimpi tentang kisah hang. Okey, kita sambung lagi tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Dia kata, apa yang hang mimpi tentang aku? Muhammad bin Harun yang tergantung tangan putih tadi, yang tulang tebuk pada dia, yang nampak pelik tadi ni, dia tanya apa yang hang dengar dan dapat dalam mimpi tadi. Maka Malik bin Dinar pun dia cerita. Muhammad bin Harun kata, jangan malu. Apa yang hang dengar, hang cerita. Hang cerita mai. Hang cerita mai. Lalu Malik bin Dinar pun ceritalah apa yang dia dengar, yang kata orang lain semua Allah terima haji dia. Allah ampun semua orang dosa. Hang Allah tak ampun. Hang yang Allah tolak. Allah baling amalan haji tu pergi ke muka hang. Lalu dia kata apa? Lelaki tu menangis. Muhammad bin Harun ni menangis. Dia kata apa? Dia kata, sebenarnya engkau menceritakan suatu mimpi yang telah 40 tahun aku mendengarnya setiap tahun daripada seorang lelaki. Saya ulang sekali lagi. Bila Malik bin Dinar cerita mimpi dia, Muhammad bin Harun ni kata apa? Aku dah dengar setiap tahun daripada 40 orang lelaki selama 40 kali, 40 tahun, setiap kali musim haji, mimpi cerita yang sama tentang diri aku. Iaitu aku tidak diampunkan oleh Allah, haji aku ditolak, aku dilempar masuk ke dalam neraka. Engkau adalah orang yang ke-40, cerita yang sama, mimpi yang sama. Malik bin Dinar tanya, apa dosa yang kau buat? Apakah kesalahan yang telah engkau buat? Kata dia, kita sambung di akhir cerita ni. Dia kata, aku adalah seorang yang suka minum arak. Pada satu malam, aku balik dalam keadaan mabuk. Ketika sampai di rumah aku melihat ibu aku sedang berada di tempat bakar kayu api. Macam apa kita kata, tempat letak kayu api musim sejuk nak bagi panas tu. Mak dia duduk di situ. Mak dia tegurlah Muhammad bin Harun, anak dia ni. Mak dia kata, ibu dia kata, ini malam terakhir bulan Sya'ban. Esok dah masuk 1 Ramadan. Orang lain semua duk bersiap nak sambut Ramadan. Orang lain semua duk prepare nak buat ibadat.
kenapa wahai anakku engkau masih lagi mabuk dan bermaksiat kepada Allah? Lalu dia geram dekat mak dia. Dia marah dekat mak dia. Sebab mak dia tegur dia. Dia tampak muka mak dia. Lalu dia tampak muka mak dia. Lalu mak dia kata, wahai anakku, adakah engkau tidak takut kepada Allah? Engkau tidak takut Allah mengazab engkau? Dia jadi lagi marah. Dia pegang mak dia. Dia angkat mak dia. Dia balin masuk dalam api yang marak tu. Pendiang api tu. Tempat kayu api bakar masa musim sejuk tu. Dia pergi lempak. Baling mak dia masuk. Terbakar hangus. Bini dia nampak benda tu. Tarik dia. Masukkan. Tarik laki dia Muhammad bin Harun. Kunci dalam bilik. Tak pergi keluar. Sebab nampak anak laki dia dah jadi gila, dah mabuk dah sampai buat macam tu. Sebab itu hadirin mukminin, kita hari ini menyaksikan bagaimana kesan daripada dadah arak menyebabkan sebahagian manusia hilang kewarasan akal, membunuh ibu yang mengandungkan mereka, membunuh kaum keluarga, anak kandung dan sebagainya. Sebab itu Al-Quran mengharamkan benda-benda yang kotor, benda-benda yang buruk ini. Dia kata lepas dia sedar tu, dia tanya bini dia, "Pasal apa jadi?" Bini dia kata, "Hang ni teruk. Hang telah bunuh mak hang. Hang telah bunuh mak hang." Maka dia keluar, dia tengok mak dia dah hangus, terbakar daripada tindakan dia yang campak mak dia tu. Kata dia apa dia? Sejak daripada hari itu, dia telah potong tangan dia yang lempak, yang tampak mak dia tu. Dia telah potong tangan dia. Tangan yang buat mak dia tu, dia potong tangan tu. Pasal tu Malik bin Dinar tengok tangan dia kudung. Dia potong tangan tu. Dan dia yang tebuk tulang selangka tu, dia yang ikat diri dia sendiri. Apa yang dia buat? Dia telah sedekahkan 8,000 dinar. Dia telah bebaskan 26 hamba perempuan, 23 hamba lelaki. Dia wakafkan semua harta dia. Dia berpuasa pada siang hari. Dia semayang malam. Selama 40 tahun, dia hanya berbuka puasa dengan segenggam kacang kuda. Nampak? Dia telah habiskan semua harta dia untuk Allah. Dia telah sedekah habis. Dan dia berpuasa sepanjang hari siang. Dia buka puasa sikit dia. Semalam dia qiyamul lail pula. Dan tiap-tiap tahun dia pi haji. Tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, setiap tahun selama 40 tahun. Dia tak pernah miss walaupun sekali. Tiap-tiap tahun dia pi haji. Tetapi dia kata setiap kali habis musim haji, tiap-tiap tahun akan datanglah seorang laki-laki mai cerita bahawa bermimpi yang dia termasuk daripada ahli neraka. Itulah kisah yang berlaku kepada Malik bin Dinar, yang mana dia berjumpa dengan satu orang nama Muhammad bin Harun yang telah mendapat hukuman dan balasan seksaan hidup di dunia lagi akibat daripada tindakan dia menderhakai dan membunuh ibu dia. Wal'iyadhu billah, na'udhu billah min zalik. Kita berlindung kepada Allah daripada tindakan buruk ini. Sidang penonton hadirin yang dirahmati oleh Allah, nampak bagaimana satu orang yang telah melakukan segala-galanya, menunaikan haji berpuluh tahun, berpuluh kali, melakukan salat, qiyam, doa dan sebagainya, tetapi perbuatan menderhakai ibu itu sangat besar sehingga Allah Ta'ala tidak menerima, dan Allah Ta'ala menghukum dengan hukuman bukan sahaja di akhirat nanti, tetapi di dunia lagi. Banyak kisah-kisah kalau kita tengok yang boleh kita ambil sebagai panduan dan pedoman. Cuma saya nak sebut, kadang-kadang kita lupa, urusan kita menjadi mudah, rezeki kita menjadi murah, ilmu kita menjadi banyak, harta kita menjadi mewah, anak-anak kita menjadi sihat, keluarga kita menjadi tenang, kerana doa dan redha ibu dan ayah kita. Kadang-kadang hidup kita sempit dan sesak, hidup kita diselubungi dengan kegelisahan dan keresahan, mungkin kerana hubungan kita dengan ibu ayah kita yang buruk dan tidak berakhlak. Sebab itu saya menasihati diri saya dan semua yang mendengar kali ini, dalam suasana COVID, ujian dan dugaan Allah ini, perbaikilah hubungan sesama manusia, terutama dengan ibu ayah kita. Kerana Allah tidak menangguh dan tidak melewatkan hukuman. Yang lain Allah Ta'ala tangguh.
Allah bagi peluang, Allah bagi ruang. Kadang-kadang Allah ampun. Kalau bukan rahmat Allah, kita takkan boleh hidup atas muka bumi ni. Tetapi bila menyentuh hak ibu ayah, menyentuh soal ibu ayah, Allah Ta'ala tak akan bagi peluang dan ruang, melainkan azab dan seksaan. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak yang beriman, hamba-hamba yang cuba menjadi hamba yang saleh, perbaikilah hubungan kita dengan ibu ayah kita, doakan mereka, mohon keampunan, mohon mereka redha dengan hidup kita. Ini punca, rahsia, kunci letak duduknya kebahagiaan kita. Mudah-mudahan hadis ini dan cerita ini dan juga sedikit ulasan daripada saya pada malam ini memberikan panduan dan pedoman, iktibar untuk saya dan juga kita semua yang mendengar. Ingat, di dunia lagi kita dah nampak kesan dia. Di dunia lagi kita dah boleh rasa Muhammad bin Harun sendiri menyesal tidak ada kesudahan. Sehingga 40 tahun dia telah mendapat berita yang begitu mengecewakan, begitu menggerikan. Apatah lagi balasan yang akan diterima di akhirat nanti.